Silakan yang berbahagia Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mal yang juga merupakan Ketua Penerangan PAS Pusat untuk menyampaikan ucapannya. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Takbir! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Al-Fadhil Pengurusi, bahagia Datuk Tamarin Ghafar, penceramah undangan kita. Saya pun tak sangka malam dapat berceramah dengan beliau, dan lebih tak sangka beliau berceramah atas pentas PAS malam ni. Dalam keadaan beliau masih ahli UMNO, veteran UMNO, pegang pelbagai jawatan. Jadi ahli biasa, fikir apa lagi. Ya. Saya hormati Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Fadil Ustaz Syahri Azman Al-Hafiz, yang bahagia Pasha Nazri Hussein dan seluruh sah kepimpinan, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah. Malam ni malam Jumaat, saya pun tidak bercadang nak habis masa panjang, makruh habis lambat ni. Tuan-tuan sekalian, apa yang penting pada kita hari ini, kita berada pada bulan Sya'ban. Beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ramadan biasa dikait dengan bulan puasa. Sebenarnya Ramadan ni bukan saja bulan puasa, tapi bulan ibadah dan bulan perjuangan. Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita ke dunia ada tujuan. Siapa kita tak kisah, ahli politik ke, businessman ke, peniaga ke, penroka, tapi kita hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita tentu ada tanggungjawab. Kenapa Allah lahirkan kita ke dunia? Ya. Tanggungjawab besar yang ada yang kita pikul ialah tanggungjawab iqamatud din wa siyasatud dunya bih. Tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Bagaimana caranya? Tegak Islam dalam diri masing-masing. Kemudian kembangkan Islam dalam keluarga masing-masing. Kemudian kembangkan lagi Islam dalam kampung kita. InsyaAllah akan berkembang Islam dalam bumi negeri kita. Ya. Menegakkan Islam bermakna mentaati perintah Allah dan menentang perkara yang bercanggah dengan perintah Allah. PAS ni sebagai parti politik. Saya lama juga, 14 tahun lebih, kat 15 tahun jadi pensyarah UiTM. Bila saya tahun 99, sepenuh masa bertanding masuk dalam parti politik, ada orang tanya, kawan-kawan saya di JK21, pasal apa? Kalau kira senang, senang dah. Waktu tu allowance saja, allowance kerakyat sampai 7-800. Bukan nak rakyat orang pun, rakyat sendiri je. Ya. Allowance rumah berbagai-bagai. Soalnya, yang menentukan sistem hidup kita ni ialah politik. Politik mesti diurus dengan cara betul. Orang yang kita nak beri amanah kekuasaan mesti orang betul. Satu hari sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Bila berlaku kiamat?" Kata Rasulullah, "Iza wussidal amru ila ghairihi fantaziru sa'ah." Bila mana sesuatu jawatan akan beri kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah kehancuran. Politik dia tak boleh lari daripada agama. Sebab politik ni sistem. Macam kereta. Apa yang memandu sistem politik, mestilah politik itu dipandu dengan agama. Ada nilai halal haram, ada nilai dosa pahala, ada nilai akhirat. Dunia tak boleh balas, akhirat ada. Sebab itu, bila Allah Ta'ala, bila tuan-tuan kita baca Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa-siapa yang buat baik sebesar debu pun Allah tunjuk di akhirat. Sesiapa yang buat jahat sebesar debu pun Allah tunjuk di akhirat. Kalau perbuatan sebesar debu pun tunjuk, takkan kita mengundi, memilih pemimpin, melantik pemimpin, beri amanah pemimpin. Takkan ini tak ditanya oleh Allah di akhirat. Sebab itu tuan sekalian, bila PAS
menyokong tindakan anak mengada himpunan Oren. Kenapa kita bantah? Bukan kita nak sekat rezeki, bukan. Pengalaman kita selama ini tak ada sebab Felda nak disenaraikan. Tak ada keperluan. Apa keperluan untuk disenaraikan Felda? Apa keperluan? Felda dapat 2 bilion setahun. Pelaburan dia dalam Felda Plantation. 2 bilion setahun. Bila kita tukar dalam bentuk saham, resiko tinggi. 36,000 hektar tanah orang Melayu ni tuan-tuan. Pengalaman kita mengajar kita bagaimana di Malaysia ni kerajaan terlalu suka sangat mewujudkan saham. Saham amanah. Sikit-sikit lancar saham amanah. Sikit-sikit lancar saham amanah. Kawalan kepada saham tak ada. Akhirnya saham dilancar, rakyat yang tak tahu apa beli. Bila gagal, pemimpin senyap. Rakyat tanggung kos. Saham Asnita. Mana pergi sekarang saham Asnita? Amanah saham wanita. Kerajaan yang lancar. Perdana Menteri yang lancar. Senyap. Amanah saham negeri-negeri. Mana pergi? Amanah saham Pahang. Mana pergi sekarang? Aspar. Senyap. Lingkup bankrupt. Amanah saham Johor. Bankrupt. Sebab tu bila Perak ditanya pada Menteri Besar pada waktu itu, apakah dia tak nak lancar saham amanah lagi? Dia kata, saya tak mau. Saya tak mau menanggung resiko rakyat saya akan kerugian nanti. Kita di Pahang, dulu ada Pahang Simen. Tu tengok Pahang Simen. Gambar orang tua tu. Saya bila tengok orang tua, saya kata, tak lama mati orang tua ni. Betul. Dulu Pahang Simen hak kerajaan negeri. Anak syarikat kerajaan negeri Pahang. Hari ni mana pergi Pahang Simen? Pahang Simen dijual ke PYTL. Habis, hancur hak milik kerajaan negeri. Habis tuan. Tuan bayangkan 36,000 hektar tanah Felda Plantation. Campur pula lot kosong dalam Felda. Bila lot kosong dalam Felda dicagar, sebarang program kita nak buat, kita terpaksa minta kebenaran. Sebab dah tak jadi hak milik Felda. Tuan-tuan nak buat sekolah. Sekarang kita boleh buat sekolah. Sebab tanah Felda. Bila tanah ini dicagar dalam bentuk saham, dia bukan lagi milik Felda. Kita bukan dengki. Dengki apa? Kita seronok rakyat dapat duit. Kita seronok. Pas kita duka cita. Jeka 21 dah habis hutang. Hampir 10 tahun, 11 tahun. Geran sampai kali ni tak bagi lagi. Kenapa geran pendoka tangguh? Kenapa tak bagi? Tuan-tuan bayangkan syarikat Linus daripada Australia. Mari buka kilang di Gebeng. Kilang ni bahaya. Tak ada dunia nak terima. Buka kilang Linus di Gebeng. Berapa ekar dapat tanah? 200 hektar. Kerajaan negeri bagi. Berapa premium? Berapa cukai? Kosong. Dia kecualikan cukai 12 tahun tanpa cukai. Syarikat ni untung dijangka 1.7 bilion setahun. Sebab itu tuan sekalian, kita dapati sistem Felda bagus. Alhamdulillah. Almarhum Tun Razak waktu dirancang satu program yang kita sangat bangga. Ya, betul, kita tak pernah mimpi kita dapat tanah dengan usaha kita, kita bayarlah tiap-tiap bulan, potonglah daripada hasil kita, akhir tanah tu jadi hak milik kita. Kamu diberi, kita terima. Ya. Tapi tak pernah terfikir tanah ni akhirnya buka ladang, pendoka tak masuk. Jadi Felda Plantation. Tak pernah terfikir. Demikian juga kita tengok bagaimana pembangunan di peringkat negeri Pahang. Kalau tuan-tuan jalan lalu Kok Muazzam, Jalan Muazzam Segamat. Satu hari arwah almarhum Datuk Rahim Bakar, ya, dia menangis. Dia kata, dulu waktu saya jadi menteri besar, tanah ni kerajaan negeri punya.
Dulu kerajaan negeri punya. Ni tanah kita punya. Hari ni tuan-tuan cuba lalu. Siapa punya sekarang? IOI. Mana pergi tanah kita? Jual. Tanah ni tuan-tuan sekalian, amanah yang paling besar yang kita kena jaga. Bumi kita nama tanah Melayu tuan-tuan. Ni tanah Melayu ni dulu. Sekarang yang tinggal Melayunya baju Melayu je. Sebab itu bila Datuk Tan Sri sebut, beliau yang menghayati perjuangan dalam UMNO lama. Ya. Sampai UMNO mati. UMNO mati, dia tak mati lagi. Dia mengasai dua zaman. Zaman UMNO lama dengan zaman UMNO baru. Ya. Bila Tun Mahathir naik, rakyat bangga bila lancarkan program penswastaan. Pakar-pakar ekonomi beri pandangan berbagai. Yang kita duka cita, bila projek untung, diswastakan. Bila yang rugi, rakyat yang tanggung. Bila projek untung, swasta serah. Bayangkan lebuh raya diberi pada konsesi lebuh raya. Tiap-tiap tahun, dalam perjanjian, syarikat konsesi ada hak untuk menaikkan kadar tol. 20%, kemudian 3 tahun kemudian 25%, kemudian naik lagi 35%. Padahal jumlah kereta makin banyak, bukan makin sikit. Ya, sebagai contoh. Sebab itu tuan sekalian, saya harapkan insya-Allah kita tengok besarlah, jangan kita tengok kecil ya. Kita orang Melayu, ya, kadang-kadang kita ditakut-takutkan dengan DAP. Konon DAP ni Cina. MCA tak rasa Cina. Ya. Duk timbul, Kapasing kata, langkah mayat saya dulu. Kalau nak sanduduk, langkah mayat saya dulu. Ucapan itu. Kritikan, komentar, penghinaan dibuat oleh Presiden MCA pada hukum hudud. Lagi teruk, tuan-tuan. Berita tak keluar. Kita sebut bahawa DAP ni bertanding, tuan sekalian. Di Pahang ada 14 parlimen. DAP bertanding 2 parlimen je, tuan-tuan. 2 je. Satu Raub, satu lagi Cameron Highland. Hingga setakat ini 2 parlimen. Dan saya difahamkan di antara nama calon di Raub Melayu. Di Cameron Highland India. Tak ada dah Cina. Di Pahang ada 42 DUN. Dewan Undangan Negeri. Berapa DAP bertanding? DAP bertanding 7 saja. 7 daripada 42. Seluruh negara 46 kursi daripada 222 kursi. Tapi kita digambarkan bila ditakutkan sebab media mereka menguasai media. Sebab itu sekalian, kita duduk di atas fakta, biar kita bercakap di atas realiti sebenar, insya-Allah. Yang kedua, yang akhir saya nak sebut tu sekalian. Apapun pandangan kita, perjuangan kita, kita dah cuba 12 kali beri mandat pada UMNO. 12 kali dah kita beri mandat pada UMNO. Okay. Sampai masa kita cuba sekali. Kita cuba beri mandat kepada Pakatan Rakyat. Kita bagi tempoh, bagi masa dia. Kurang-kurang 1 penggal, kemudian kita tengok hasil dia. Ini demokrasi. Ya. Sebab Pakatan Rakyat janji macam-macam. Hari ini menang, malam ni kita akan turunkan harga minyak. Okey, kita cubalah. Najib kata, kita akan tolak janji mereka yang hanya pandai berjanji tapi tak mau tunai janji. Siapa dia? Pakatan Rakyat tak pernah merintah. Mana tahu tak tunai? Try dulu. Beri sepenggal, kemudian kita tengok. Apa lagi? Janji kita kalau kita menang, seluruh Felda Plantation ni kita akan masukkan Puroko Felda. Bukan nak bagi 19,000. 5,000 Puroko ni nak bagi isteri pula. Isteri pula ada 18 kategori pula. Ya. Yang duduk bersama dapat. Yang bercerai, isteri dapat separuh, suami dapat separuh. Suami lagi dapat. Baru dapat dah.
Kemudian kalau dah bercerai, isteri tu kahwin lain, tak dapat langsung. Ya. Kalau suami tu kahwin 2, bagi 2, 5,000, 2,500 seorang. Bagi 4, kahwin 4, bagi lagi. Mampu, tuan-tuan. Tu belum sampai anak lagi tu. Ya. Bagi kita duit yang nak bagi, kenapa sekarang bagi brim lah, duit durai runtuh lah. Ya. Daripada taksi dapat tayar lah. Ni budak-budak muda tak lama lagi dapat minyak tuti. Minyak tuti. Ya. Kenapa diberi sekarang? Jawapannya kerana Barisan Nasional mula lihat rakyat nak buat perubahan. Tu je. Sebab tu politik ni tuan, kalau kita kuat, kita dapat sesuatu. Kalau kita lemah, habis. Habis tuan-tuan. Kita kena ada keberanian untuk buat perubahan. Marilah sama-sama kita berusaha ke arah itu insya-Allah. Ya, akhir sekali 3 perkara sebagaimana biasa. Jangan tak ada masa dengan Allah, nanti Allah tak ada masa dengan kita. Yang kedua, tuan sekalian, sempurnakan hak Allah. Allah akan sempurna hak kita. Sempurnakan hak Allah. Hak Allah pada tubuh kita. Hak wajibnya, hak yang haram yang kita kena tinggal, kita jaga. InsyaAllah bila kita jaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Dan akhir sekali yang ketiga, sebelum tidur malam ni, di antara amalan yang Nabi suruh kita baca. Ya, Nabi kata siapa-siapa yang baca 3 kali Astaghfirullahalazim Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali. Nasaya Allah akan ampun dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak bilangan pasir di atas muka bumi. Walaupun sebanyak bilangan buih di lautan. Walaupun sebanyak bilangan daun-daun kayu. Walaupun sebanyak bilangan hari yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tidur tu sekalian, ya, amalan yang baik yang Nabi ajar sahabat 3 perkara. Pertama, maafkan semua salah orang pada kita. Yang kedua, jangan niat nak tipu siapa-siapa atas dunia ni. Yang ketiga, jangan khianat dengki pada siapa-siapa pun. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan pandang kita dengan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah berkati kampung kita ni. Allah merahmati, berbeza pendapat, jangan sampai tak bertegur siapa. Jangan ada pula memulau dan seumpamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita di sini insya-Allah. Terima kasih pada pihak pengurusan, pihak anggota pasukan keselamatan, para petugas unit amal kita yang bertugas tanpa lelah, tanpa kira penat lelah. Terima kasih tak terhingga kepada Datuk Tamrin yang dapat bersama kita dan saya seronok beliau. Kali ikut-ikut saya tadi nak suruh beliau perhabis, tak apa dah malam ni. Ya sebenarnya insya-Allah kita akan jemput lagi beliau datang ke kawasan kita pada masa-masa akan datang. Dan terima kasih semua pada sah kepimpinan. Marilah kita munajat sikit doa pada malam Jumaat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna warḍana warḍa 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tar' lana bima qamina hadza zabban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تكبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.